الشيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. Muka surat 144. Cuba tengok kawan atas sekali. Baris kedua tu dia tulis Pak Da'il. Dia Pak Da'il tu salah. Dia hantunya Pak Ali Hamzah dan Alif Pak Da. Pak Da ni gelaran pakcik lah. Pakcik, Pak Lang, Pak Letih, Pak Long, Pak Da. Jadi dia ada Pak Ali Hamzah dan Alif Pak Da. Lepas tu N, bukan Pak satu kalimah dan N satu kalimah, salah. Jadi Pak Da L bunyi. Pak Da L, bukan Pak Da L. Jadi potong buang, tulis lain lah. Pak Ali Hamzah selah dal alif selah ain ya la da L. Pak Da L, bukan Pak Da L, salah. Ini nama waliullah. Tu dia tertib betul. Sifat ma'ani. Kalimah ma'ani itu adalah daripada pecahan perkataan makna. Artinya, yakni arti ma'ani pada harfiah, yakni pada
zahir ejaannya ialah arti ataupun kehendak ataupun makna ataupun tujuan. Jadi arti, kehendak, makna, tujuan, maksud, itu makna asal bagi kalimah ma'ani. Seperti nisbah makhluk. Nisbah tu ya tak ada, nun sin ba ha saja. Seperti nisbah makhluk, umpamanya telinga. Dari telinga terbitnya mendengar. Dari telinga terbitnya mendengar. Atau telinga itu ma'aninya mendengar. Mata pula tujuannya melihat. Maka dikatakan mata itu maknanya melihat. Dalam pembicaraan ilmu tauhid pula dikatakan basar Allah. Basar maknanya penglihatan. Titik. Jadi kalau makhluk, kita kata penglihatan makhluk, kalau dalam ilmu tauhid kita ngaji sifat 20, iaitu sifat yang wajib kita tahu. Antaranya ialah basar, maknanya penglihatan, iaitu penglihatan Allah. Ini dibuat contohnya basar Allah. Hendaklah beriktikad, hendaklah beriktikad, yakni percaya di dalam hati. Beriktikad maknanya percaya di dalam hati, yakin di dalam hati. Allah melihat dengan zatnya yang bersifat basar. Inilah i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. I'tiqad yang salah adalah beriktikad Allah melihat dengan basar. Titik. Hukumnya menjadi kufur. yakni hukumnya boleh membawa kepada kufur. Beriktikad Allah melihat dengan zatnya menjadi fasik, yakni berdosa besar. Jadi ini selalu kita terangkan. Jangan salah faham dan jangan salah i'tiqad. Siapa i'tiqad Allah melihat dengan namanya Allah, syirik. Siapa beriktikad Allah melihat dengan sifat basarnya, kufur. Siapa beriktikad Allah melihat dengan zatnya, fasik. Jadi dalam ahli sunnah wal jamaah
Wajib beriktikad Allah melihat dengan zatnya yang bersifat basar, iaitu sifat penglihatan. Baik, ini selalu kita sebut, maka jangan salah faham. Tak faham boleh tanya. Apabila disebutkan oleh pengarang kitab, Allah menjadikan alam ini dengan kudratnya, maka hendaklah ditakwilkan perkataan itu. Apa maksud takwil? Yakni diartikan perkataan itu dengan pengertian yang sebenar. Takwil maknanya diartikan perkataan itu dengan pengertian yang sebenar. Jadi dia kata, maka hendaklah ditakwilkan perkataan itu dengan zatnya yang bersifat kudrat. Yakni Allah Ta'ala menjadikan alam ini dengan zatnya yang bersifat kudrat. Baik. Jadi kenapa pengarang kitab itu tak tahu ke? Berkata Allah menjadikan alam dengan kudratnya boleh membawa kepada kufur. Kalau tahu, kenapa dia tulis? Maka jawapannya ialah harus berkata Allah menjadikan alam dengan kudratnya atas jalan tasamuh. Ta sin alif mim ha. Ta sin alif mim ha. Tasamuhun. Tasamuh. Apa dia tasamuh? Iaitu pendekatan. Pendekatan. Apa maksud pendekatan? Iaitu meringkaskan kalam, meringkaskan kata. Jadi kalau kita faham Allah Ta'ala itu menjadikan alam ini dengan zatnya yang bersifat kudrat, lalu kita berkata Allah menjadikan alam dengan kudrat, dengan niat ini kalam tasamuh, maka itu harus. Yang tak harusnya, yang tak bolehnya, yang haramnya, kalau kita kata Allah menjadikan alam ini dengan kudratnya, dengan qasad, dengan i'tiqad, memang dengan kudratnya, bukan dengan zatnya yang bersifat kudrat. Yang itu jadi kufur. Jadi kalau faham tak apa, tak faham tak boleh. Ngaji boleh faham. Macam kita kata, siapa Tuhan kamu? Kita jawab, Tuhan aku ialah Allah. Allah itu bukan Tuhan. Allah itu nama bagi Tuhan. Bunyi pun Bismillahi, dengan nama Allah. Jadi Allah itu nama Tuhan. Dalilnya Bismillahi, dengan nama Allah. Habis siapa Tuhan? Jadi kalau kita kata Allah, Tuhan ialah Allah, orang Kristian dia kata Allah. Orang kafir pun dia kata Allah. Orang Buddha, orang Hindu, orang Kristian, dia kata Allah juga.
Jadi Allah yang dia faham tidak bertepatan dengan Allah yang sebenar, maka ungkapannya itu batil. Begitulah juga orang yang mengaku beragama Islam, maka dia kena faham Allah tu nama tu, habis Tuhan tu siapa. Jadi itulah sebab itu dulu masa mula-mula kita buka kitab, kita sudah memberikan pengertian Tuhan. Apa pengertian Tuhan? Tuhan ialah zat yang wajibul wujud, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang memiliki nama-nama yang maha agung, yang mentakdirkan dan yang menjadikan alam serta mentadbirnya, dan nama kebesarannya Allah. Itu pengertian Tuhan. Jadi kalau kita dah tahu pengertiannya, maka kalau orang tanya siapakah Tuhan kamu, kita kata Allah dengan qasid kalam tasamu, bagi pengertian yang panjang tadi, maka sahlah jawapannya. Maka yang menentukan sah ataupun tak sah jawapan itu bergantung kepada apa yang dia faham. Kau faham ke tidak? Kalau tak faham, tidak sahlah pengakuannya. Habis kena buat je. Habis lagi ngaji. Ilmu yang paling wajib mula-mula dipelajari, ilmu tauhid. Kenapa tak nak ngaji tauhid? Bila orang cerita, dia jegi mata. Dia kata, hai, takkan 100 kali. Betul dah ngaji. Tak pernah dengar. Dia kata tak nak dengar ulama kata lagu tu. Umboi, sedap ni. Berapa ribu kitab dia pernah ngaji. Lalu orang dia jawab lagu tu, tak nak dengar lagi ulama kata lagu tu. Macam dia ngaji tu, 3 trailer kitab. 3 trailer kitab pun, kalau kitab tu kitab fiqh ya, tauhid tak ngaji, tak berjumpa juga. Kalau 3 trailer kitab pun, kalau kitab tu kitab nahwu sorof ya, tauhid tak ngaji, tak berjumpa lah juga. Jadi jangan buat alasan tak pernah berjumpa, tak pernah ngaji. Kalau satu kitab pun tak pernah ngaji, dia ngaji kitab 52 ya. Lagi dah tak jumpa. Sebab itulah tauhid kena mengaji. Haram belajar tauhid dari pembacaan ataupun cuma mendengar Google, dengar YouTube. Ataupun haram juga belajar tauhid dari guru yang tiada bersanad. Wajib belajar tauhid dari guru yang bersanad, yang sanadnya sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Orang tanya, sifat 20 ni ada kat zaman Nabi. Habis macam mana nak sampai sanad kat Nabi? Sifat 20 ni sampai kepada Imam Ali bin Ismail Abul Hasan Al-Ash'ari. Sanadnya sampai pada Rasulullah sendiri yang mengiktiraf dia. Sebelum dia lahir, Rasulullah dah iktiraf dia. Sebelum dia lahir, Rasulullah sudah iktiraf dia. Baik. Jadi mana iktirafnya? Kita dah cerita dah dulu. Jadi hari tak mahu dah cerita.
panjang cerita pula kan. Bila nak habis kita ulang. Cuma nak bagi nak bagi nak buka kelu-kelu bagi ingat lama-lama ngaji. Baik, habis di situ. Maka begitulah juga kalau kita cakap Allah menjadikan Adam dengan kudratnya. Jika kita niat atas jalan tasamuh, maka itu harus tak jadi kufur. Baik. Tasamuh ini boleh juga kita sebut majaziyah aqliyah, majaziyah qauliyah. Itu perkataan pinjaman. Majaziyah qauliyah, perkataan pinjaman. Jadi perkataan pinjaman ini bukanlah seperti yang tersebut pada harfiah kalam. Cuma dia hanyalah ringkas kata, ringkasan kata. Nak bagi pendek ucapan, tak nak bagi panjang sangat. Tapi kita kena faham apa yang sebenarnya. Ya. Apa yang sebenarnya. Banyak faham. Itulah maksudnya. Jadi kalaulah kita tak faham, maka berdosalah kita. Perkara yang dibicarakan dalam sifat ma'ani. Yang pertama sifat ma'ani, iaitu sifat yang berdiri di zat Allah. Apa maksud berdiri? Berdiri ini maknanya ada dan tetap. Dalam bahasa Arab disebut maqama binafsi. Maqama binafsi, perkara yang berdiri di dirinya, iaitu sifat yang ada dan tetap di zat Allah. Apa maksud ada dan tetap? Maksud kata ada dan tetap tu ialah qadim, lagi azali, lagi baqa, lagi baqi. Qadim itu yang tidak ada mula bagi adanya. Baqi yakni yang tidak musnah, yang kekal selama. Baik, habis. Yang kedua, hasil sifat ma'ani. Baik, nombor satu tadi kita nak terang sikit lagi. Apa contoh sifat ma'ani? Contoh sifat ma'ani seperti kita kata basar. Basar artinya penglihatan. Itu sifat ma'ani. Sifat ma'ani contohnya seperti basar. Basar artinya penglihatan. Dia datang dengan kalimah masdar basrun, mana penglihatan. Jadi sifat sesuatu itu sinonim dengan kalimah isim masdar. Baik, habis. Yang kedua, hasil sifat ma'ani yang disebut dalam bahasa Arab samaratus sifat. Samaratus sifat, iaitu hasil sifat itu. Seperti basar artinya pelihat, hasilnya melihat. Basar artinya pelihat, yakni penglihatan. Buat koma, buat kurungan kat buat tadi depan sikit. Pelihat mana penglihatan. Pelihat ni ialah istilah Pak Dael. Pak Dael, ulama besar Melayu.
orang petani duduk di Mekah. Orang kata dia ni wali Allah. Dia terjemahkan bahasa tu kepada pelihat. Kalau kita nak lihat pada harfiahnya, bahasa tu kalau dalam ilmu Arab, dia si masdar. Kalau si masdar, bahasa tu kita bermakna penglihatan lah. Penglihatan tu sifat lah. Macam kita kata Ali ada sifat penglihatan. Dengan sifat penglihatan itu Ali boleh melihat. Hasil sifat penglihatan ialah boleh melihat. Baik, itu nombor 2, hasil sifat. Yang ketiga, ta'alluq sifat. Ta'alluq baca dia. Ta'alluqun. Ta'alluq sifat iaitu pekerjaan sifat. Lepas tu dia tulis ta'alluq pula. Padam lah yang tu. Pekerjaan ta'alluq sifat iaitu pekerjaan sifat ataupun fungsi sifat. Seperti sifat pelihat, yakni sifat penglihatan itu, pekerjaannya ialah melihat sesuatu. Melihat apa? Oh, melihat sesuatu. Iaitu melihat sesuatu yang ada. Melihat sesuatu ini, melihat sesuatu yang ada. Benda yang tak ada, boleh tak Allah melihat? Benda yang tak ada, boleh tak Allah melihat? Orang yang bertanya begitu adalah pembid'ah. Orang yang bertanya begitu adalah pembid'ah. Jika ia niat mempermainkan, mempersendakan sifat Allah, boleh membawa kepada murtad. Wal-iyyazubillah. Tapi kalau dia tanya itu untuk memberikan kepahaman kepada manusia supaya jangan keliru, maka itu hukumnya harus. Jadi bila dah tanya, kena ada jawapan. Jangan dah tanya tak jawab-jawab. Jadi kalau orang tanya, ada tak benda yang Allah Ta'ala tak melihat, maka soalan begitu haram ditanya selain daripada tempat mengaji ilmu tauhid. Haram ditanya selain daripada tempat belajar ilmu tauhid. Tanya kat kedai kopi, tanya dekat pasar malam. Jangan tanya di tempat-tempat yang bukan dari majlis ilmu. Hukumnya haram. Jadi hukum macam mempersendakan Allah. Kerana nanti akan ada orang yang mengesyaki ataupun memahami, oh rupanya ada yang benda yang Tuhan tak lihat, no? Oh rupanya ada yang benda yang Tuhan tak nampak. Bukan Tuhan nampak semua. Jadi mempersendakan. Jadi bila dia mempersendakan, jadi hukumnya murtad. Wa'iyyazubillah. Maka jangan ditanya selain daripada majlis ilmu. Tanya kat kedai kopi, tak salah. Tengah-tengah beli ikan pedukang, tanya, kau tahu dah apa yang Tuhan tak nampak? Sakit dia main-main. Dia
main-main nanti jadi murtad. Wa'iyyazubillah. Dengan dia main-main. Jadi kalaulah ditanyai orang kepada kita dalam majlis ilmu, contohnya cikgu kita tanya, siapa tak hati nak jawab, nanti cikgu tu tinggi jawapan dia. Jadi kalau ditanyai orang, ada tak benda yang Allah Ta'ala tak lihat, maka kita lihat dulu, faham dulu. Tempat ta'aluk sifat tersebut. Cuba tengok nombor 4. Tempat ta'aluk. Apa tempat ta'aluk? Dia tulis tempat kenyataan atau tempat bekerja sifat itu. Tempat kenyataan atau tempat bekerja sifat itu, ataupun ya, sifat itu berfungsi kepada apa? Seperti sifat pelihat, ini sifat basar tadi. Tempat ta'aluknya, ini tempat pekerjaannya, ini fungsinya ialah pada sekalian maujudat. Ini sekalian yang ada. Apa yang ada, semua Allah Ta'ala melihat. Yang halus bagi kita, tidak ada yang halus bagi Allah. Yang tersembunyi bagi kita, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Kerana ta'aluk sifat basar itu namanya ta'aluk inkishaf. Itu dah tulis 5 tu kan. Ada 6 semua. Tulis nombor 6, nama ta'aluk sifat ma'ani itu. Nombor 6 tulis kat bawah tu. Nama ta'aluk sifat ma'ani. Baik, tengok ni nombor 4. Tempat ta'aluk ialah tempat kenyataan atau tempat bekerja sifat itu. Seperti sifat pelihat, sifat penglihatan. Tempat ta'aluknya ialah pada sekalian maujudat. Ini tempat berfungsinya. Sifat basar itu ialah sekalian yang ada. Apa yang ada ni semua Allah Ta'ala melihat. Jadi maknanya ada lah benda yang Tuhan tak lihat. Apa dia? Benda yang tak ada. Benda yang tak ada Tuhan lihat. Benda yang tak ada Tuhan tak lihat. Dah tak ada. Pasal tempat ta'aluknya kepada yang maujudan, yang ada. Kalau yang tak ada, contohnya apa? Contohnya cicit bagi saya. Saya baru ada cucu, cicit tak ada lagi. Dia cicit tu lah tak melihat dah. Tak ada, tak melihat dah. Contohnya kita kata atas meja ni ada emas. Atas meja ni ada emas. Sungguh ke ada emas? Tak ada kan? Jadi adakah Tuhan melihat emas tu? Bila tak ada? Kita dakwa kata ada, padahal tak ada. Benda yang tak ada, adakah Tuhan melihat? Tidak ada melihat. Pasal apa? Tempat ta'aluk dia kepada yang ada. Yang tak ada, tak ada lah dia melihat. Tapi haram disebut perkara ini di luar majlis ilmu. Kerana apa?
Kerana ditakuti bila didengar oleh orang-orang yang tidak belajar tauhid, tak belajar akidah, mereka mempermain dan mempersendakan ketuhanan Allah. Jadi mereka itu murtad sebab kita. Maka itulah kita dia berdosa. Nak cakap itu lain daripada majlis ilmu. Jadi nak balik rumah, sembang-sembang dengan kawan, duduk bawah pokok jambu depan taman tu, kau tahu dah apa yang Tuhan tak tengok? Kau tahu dah apa yang Tuhan tak boleh lihat? Jangan haram. Ya, jangan tak boleh cakap lagu tu haram. Yang buat keluar soalan tu namanya mubtadi', pembid'ah. Jangan duk tanya lagu tu. Jadi macam olok-olok main pula dah dengan sifat Allah. Jadi saya cakap lagu ni pasal ada dibuat contoh dalam kitab-kitab ulama. Seperti di dalam kitab Aqidatun Najih dan Nurul Samin dan seumpamanya. Dan dia pun sebut haram diucapkan soalan begitu di luar majlis ilmu. Macam orang kata, boleh tak Allah jadikan anak bagi dirinya? Maka tanya lagu tu di luar majlis ilmu adalah haram. Satu ketika seorang murid kepada Imam Malik bertanya kepada Imam Malik, wahai Tuan, bagaimanakah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Maka Imam Malik dengan tegas menjawab, soalan begitu adalah bid'ah. Jangan bertanya main-main lagu tu. Baik. Jadi nak tahu juga kena pergi mengaji cara detail. Tak boleh tanya gitu-gitu, dah boleh. Kena pergi ngaji sungguh-sungguh. Tak boleh ngaji gitu-gitu hal main-main, tak boleh. Kena ngaji sungguh-sungguh. Kerana daripada mula sampai ke tengah, sampai lah akhir, sudah. Baik, habis. Yang kelima, bahagian ta'aluk. Yang ni bahagian ta'aluk dalam sifat mani itu ada 4. Ada lagi bah ni. Ada tulis nombor 6 sini. Jadi kita berhenti dah sekat tu dulu. Bahagian ta'aluk tu kita berhenti sekat tu dulu. InsyaAllah sambung. Tanda. Yang kelima, bahagian ta'aluk. Ila akhirihi wallahu a'lam. Wa la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi
شهادته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما